Bapa Surgawi, 我们在天上的父， firman-Mu adalah penolong hidup kami. 你的话是帮助我们的， Dan pribadi-Mu 你自己 adalah pribadi yang sanggup puaskan kami. 你也是能够满足我们的愿望的。 Malam hari ini kami siap 今天晚上我们已经预备好， untuk mendengar. 愿意聆听， Roh Kudus, tolonglah kami 让你的圣灵带领我们， untuk boleh mengenal lebih dalam Allah Tritunggal yang kami percaya. 让我们更认识三义的，让我们所认识的三义的神， Sehingga kami pun dapat mengenal diri kami dengan baik. 让我们自己也能够认识我们自己。 Terima kasih Bapa. 谢谢你，天父， Roh Kudus bekerjalah, 愿你的圣灵在我们里工作， mampukan kami untuk mengerti, 让我们能够明白， dan Tuhan bicaralah 你也跟我们说话， secara pribadi kepada setiap kami. 让你私自跟我们每一个人说话。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉耶稣 Juru 基督 Selamat kami. 我们的救主， Amin. 阿门。 Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 亲爱的弟兄姐妹们，晚上好， Salam sejahtera untuk kita semua. 愿大家平安。 Saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi malam hari ini. 我感谢你们今天给我机会能够分享神的话语。 Dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian di tempat masing-masing 我也希望弟兄姐妹们在家里的或者在这里的， untuk turut secara aktif memikirkan bagian demi bagian yang kita dengar malam ini. 我们能够每个人一起分享今天晚上所分享的主题， Untuk melihat dengan lebih luas. 让我们能够看得更深远。 Mari kita sama-sama buka Ayub 1. 让我们打开我们的圣经约伯记第1章， Kita akan baca ayat 20 sampai 22. 我们要读20到21节。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian akan baca ayat 20 sampai 21 di tempat masing-masing. 你们个人打开自己圣经，可以读20到21节。 Dan saya akan baca ayat 22. 传道会读22。 Setelah hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Dan Cimeri akan bacakan kita terjemahannya. 约伯便起来，撕裂外袍，剃了头，伏在地下下拜，说：“我赤身出于母胎，也必赤身归回。赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华。耶和华的名是应当尊崇的。在这一切事上，约伯并不犯罪，也不以神为妄想的。” Yang kita baca ini adalah bagian dari ketika iman Ayub diuji. 我们现在读的是说到约伯遭到试探的时候， Sebagian dari kita mungkin masih ingat kisah Ayub yang menyedihkan. 我们一些人可能还记得约伯的故事， Anak-anaknya meninggal, 他的孩子去 ia 世 kena 了， penyakit, 他自己也患病， istrinya tidak memberi dukungan padanya. 他的妻子没有支持他。 Bahkan dalam keadaan seperti itu, teman-teman Ayub seperti menyalah-nyalahkan Ayub. 甚至在这样的情况下，他的朋友也错怪约伯。 Tapi setelah apa yang Ayub alami itu, 但是当约伯遭遇到这些事， pada akhirnya pada pasal 42 kita dapat baca di sana, 在42节我们可以看到， bahwa Tuhan memberkati Yakub lebih dari sebelumnya. 我们可以看到神祝福他比以前更多。 Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, apa yang membuat Ayub tetap mempertahankan imannya? 弟兄姐妹们，什么事情让约伯能够坚持？
Ketika kenyataan yang ada adalah anak-anaknya mati, ia ditimpa barah yang busuk dari kepala sampai telapak kakinya. 当他接受到他的孩子全部去世，他自己也患病，从头到脚都发苍。 Bahkan istrinya berkata kepadanya di dalam kitab Ayub tertulis, 甚至他的妻子跟他说： masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. 你既然死在你的城镇吗？你弃掉神吧，死了吧。 Bapak Ibu bisa bayangkan kalau pasangan kita di situasi yang sedang terpuruk, 我们试试想，我们的配偶，当我们在这样坏的情况下， berkata seperti itu kepada kita. 对我们说这样的话， Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. 你既然持守你的城镇吗？你弃掉神，死了吧。 Tapi Bapak Ibu jawab Ayub kepada istrinya, 我们可以看约伯怎么样 Ya, 对待他 kakak 的 Nabi 妻 ya. 子。 apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? 约伯对他说：“难道我们从神手里的福不也受过吗？” Jadi pertanyaannya bagaimana bisa Ayub tetap mempertahankan imannya? 我们现在我们疑问的是，约伯为什么能够坚持？ Bagaimana bisa Ayub tidak ragu dan tidak kehilangan kepercayaannya kepada Tuhan? 约伯为什么对神没有疑问，也没有失掉他的信心？ Jawaban yang akan kita bahas malam ini adalah karena Ayub mengenal Tuhan tak hanya dari satu sisi. 我们今天要分享的是，因为约伯认识神不是单一方面的。 Saya pribadi percaya bahwa ketika seseorang mengenal Tuhan secara utuh, ia tidak akan dengan mudah meninggalkan Tuhan. 我自己也相信，如果一个人对神有深刻的认识，他不会轻易的离弃神。 Mereka tidak akan dengan mudah mengambil keputusan untuk meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mereka tidak akan dengan mudah kecewa dan marah kepada Tuhan. 他们不会轻易离开他的信仰，也不会轻易对神失望。 Contohnya Ayub. 就像阿幼， Bahkan keadaan yang menyedihkan itu tidak membuat Ayub menjadi marah atau kecewa dan meninggalkan Tuhan. 就是在这样坏的情况下，他也没有发怨言，也没有对神失望。 Ayub memang sempat berduka dan sempat mengungkapkan segala isi hatinya sejujur-jujurnya dalam ketidakberdayaannya kepada Tuhan. 约伯其实他也真心说过他的话，他把他心里全部的话都说出来了，他很真诚。 Tapi dari keadaan itu Ayub bisa berkata, ada tertulis di dalam kitab Ayub juga, 但是在这些他有说这样的话， dulu hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. 我以前风闻有你，现在亲眼看见你。 Ayub juga mengatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. 约伯也说，我知道你万事都能做，你的旨意不能拦阻。 Dalam keadaan seperti itu, Ayub tidak membiarkan dirinya hanya berfokus pada satu sisi dari kehidupannya, bahwa hidupnya saat itu menyedihkan. 在这样的情况下，约伯不是单看一方面他自己的苦难，但是他会往多方面的去想。 Ayub mengarahkan pandangannya pada sisi lain dari kehidupannya sebagai manusia. 他从他生活的另一个角度去看， bahwa ada Tuhan yang berkuasa. 有一个全能万能的神。 Ayub memilih melihat pribadi Allah daripada hanya melihat penderitaan hidupnya. 他更看重神，比看重他自己的事情。 Sayangnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita manusia ini 但是很遗憾，我们这些作为信徒的人， secara tidak sengaja seringkali terjebak hanya melihat Tuhan dari satu sisi saja. 我们有时候限制到我们只看神从一方面。 Keterbatasan kita sebagai manusia inilah yang bersumbangsi membuat kita kadang menjadi ragu. 就是我们作为一个人的限制，让我们有时候会对神的存在反映出遗憾。
menjadi tidak bersemangat menjalani hidup dan berlarut-larut dalam rasa sedih. 让我们没有精力再走我们的路，我们自己堕落在自己的软弱里。 Bahkan mulai mempertanyakan Tuhan lalu mencari hal lain yang kita pikir bisa memuaskan. 然而我们一直疑问神，我们也找其他的方法能够帮助我们自己。 Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimanapun keadaan kita saat ini, 但是，亲爱的弟兄姐妹，无论我们现在的情况如何， bagaimanapun cara kita melihat Tuhan saat ini, 我们无论如何的看神的， saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara 我要 sekalian 对你们说， bahwa adalah satu keputusan yang tepat, sangat tepat. 也有一个很正确的动作， Bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian memilih percaya Tuhan Yesus Kristus. 我们能够选择相信我们的基督。 Sekarang saatnya kita ingatkan diri kita untuk mulai mengenal, 我们现在提醒我们自己要认识， lebih mengenal. 让我们更认识， Sekarang saatnya kita mengenal lebih dalam Tuhan yang kita percaya, 让我们更认识的更深刻我们所信任的神。 lewat Alkitab yang kita baca, 经过我们读的圣经， lewat doa pribadi kita, 经过我们自己个人的祷 lewat 告， ibadah yang kita ikuti, 经过我们每天我们所跟从的聚会， dan lewat khotbah-khotbah yang kita dengarkan. 也经过传道人所传讲的信息。 Amsal 9 ayat 10 berbunyi, 箴言第9章10节这样说： permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. 敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣值更是聪明。 Ayub mengatakan, 耶伯这样说： apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? 难道我们从神里得福，不想受难吗？ Begini Ayub mengenal Allah yang ia percaya. 耶伯这样认识他的神。 Ayub pernah merasakan yang baik dari Allah. 耶伯曾经从神手里得福。 Ayub pernah mengecap kebaikan Tuhan dalam hidupnya. 耶伯曾经在他的生活里得到神的好处。 Ayub pernah menerima segala yang baik, segala berkat yang Allah beri. 耶伯曾经得过全部的福分，神所赐给他的。 Sebelum akhirnya ia mengalami sesuatu yang buruk. 到最后，他超越患难的时候， Dan ketika mengalami sesuatu yang buruk itu, 当他超越到这些不幸的时候， Ayub tidak serta-merta kecewa kepada Tuhan dan melihat Tuhan itu buruk. 他也没有失望，也没有看作神是坏的神。 Saat mengalami hal yang buruk, yang Ayub ingat adalah 当他患难的时候，他记得一件事， ia pernah menerima kebaikan Tuhan. 他曾经从神手里得过福， Ia pernah menerima yang baik dari Allah. 他曾经从神手里得过好处， Ia ingat bahwa Allah baik baginya. 他知道神对他是好的， Sehingga Ayub tidak melihat hal buruk yang terjadi itu sebagai bagian dari Tuhan itu buruk. 所以耶伯没有看作他所患难的时候，他看作神是坏的，对他不好的。 Tetapi Ayub melihat hal buruk yang terjadi itu sebetulnya adalah bagian dari kebaikan Tuhan yang ia terima. 所以当他患难的时候，他知道这些也是神为他的好处。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们， kita bersyukur kita sering diingatkan tentang kebaikan Tuhan. 我们感谢神，神会常常提醒我们他的好， Tentang Tuhan yang baik. 关于好的神。 Namun kita seringkali tidak menyadari letak kebaikan Tuhan dalam hidup kita, 但是我们很多时候不晓得神的好处在哪里， sehingga kita tidak merasa mengalami Tuhan yang baik. 所以我们没有感觉到一个好的神。 Di sisi lain, 在另一方面， terlalu berfokus pada Tuhan yang baik saja juga bisa berdampak buruk bagi iman kita kepada Tuhan. 我们只单单看为神是一个好的神，这也会对我们的信心也是不好。 Mengenal Tuhan hanya dari satu sisi belum cukup untuk kita. 我们单
单从一方面认识神是不够的。 Dan Hosea pasal 6 ayat 3 berbunyi, 何西阿第6章第3节这样告诉我们： marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti akan muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. 我们务要认识耶和华，切力追求认识他。他出现皆如晨光，他必领导我们像甘雨，像滋润田地的春雨。 Nah, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是弟兄姐妹们， kita juga perlu mengakui terlebih dahulu keterbatasan kita sebagai manusia ciptaan. 我们也要承认，我们作为一个配造的人，我们也有自己的软弱。 Seberapapun kita berusaha mengenal Sang Pencipta, 无论我们如何认识我们的神， kita tidak akan pernah cukup mampu untuk memahami Dia dengan otak kita yang kecil ini. 我们不能够用我们有限的大脑去了解他， Karena memang tidak mungkin 因为不 kita 可能 menampung Tuhan yang besar itu di dalam otak kita yang kecil ini, bahkan lebih kecil dari titik, apalagi jika dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. 因为我们没有办法用我们渺小的大脑来去容下一个全能大的神。 Kita terlalu kecil untuk bisa memahami Tuhan yang besar. 我们是如何的渺小，要认识我们全能的主。 Kita hanya bisa memahami Tuhan sebanyak apa Ia nyatakan pribadinya bagi kita. 我们只能够认识神，从神对我们显现的角度。 Sebab itu kita perlu berdoa kepada Tuhan, memohon belas kasihan. 所以我们必须祷告，让神怜悯我们， Untuk membuka mata hati pikiran kita, 打开我们的心眼， untuk menerima dan memahami apa yang Tuhan nyatakan bagi kita 让我们能够理解，能够看到他向我们所显现的， tentang pribadinya. 让我们认识他的神的真人。 Dua hal saja untuk malam ini, 我今天分享2件事， untuk bisa kita ingat, 让我们能够记得， untuk membantu kita memikirkan Tuhan. 让能够帮助我们理解神。 Hal ini mungkin sudah jarang kita pikirkan, 有可能我们很少想过这样的事， tapi mari kita kembali bersama-sama memikirkan ini. 但是让我们能够回到原来的地方，我们分享。 Hal pertama, 第一个， Tuhan itu bukan hanya kasih tapi juga adil. 神不是一个好的神，他也是一个公义的神， Ini yang kadang kita lupa. 这个不可以我们忘记。 Kita kenal Tuhan yang maha kasih, tapi kita lupa Tuhan yang maha yang lain juga. 有时候我们会想到一个充满爱的神，但是我们忘记他也是个公义的神。 Jika disebutkan beberapa, 如果我们提于己见， Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa. 神是全能的神，是全在的神， Maha tinggi, kekal, tidak berubah, 他是至高无上、没有改变的神， sempurna dan kudus, 他是完整圣洁的， baik, berbelas kasihan. 他是充满爱的神， Tuhan itu kebenaran, 他是真理， Tuhan itu adil. 他是公平。 Tuhan yang mengasihi tidak mungkin menghukum, tidak ingin menghukum. 爱我们的神不可能会审罚我们。 Di sisi yang lain, Tuhan yang adil harus menghukum manusia berdosa. 但是另一方面，公义的神他是要审罚犯罪的人， Sehingga kita ingat Yohanes 3 ayat 16. 所以我们记得约翰福音第3章第16节。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，整至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Kasih dan keadilan Tuhan bersatu dalam diri Yesus Kristus yang disalib untuk menebus manusia berdosa. 神的爱，神的公义，充溢在耶稣的身上。当他被钉十字架的时候， Nah, dalam situasi sekarang ini, 在现在的情况下，
Kita juga perlu melihat Tuhan tidak hanya dari satu sisi. 我们看神也不可以单一方面。 Tentu mengingat Tuhan yang baik, 当我们想到好的神， hanya baik tidak cukup. 我们知道他是一个好的神不够， Karena jika hanya mengingat Tuhan baik, 我们只单单想到他是好的神， bisa saja kemudian kita dengan mudah kecewa dan menyalahkan Tuhan. 我们会很容易我们失望，我们会埋怨他， Kita akan berkata, 我们会说， mana katanya Tuhan baik, tapi mengapa dia membiarkan COVID-19 terus merajalela? 听说神的好的神，为什么他让新冠肺炎的疫情到处传播？ Tapi ketika kita melihat Tuhan yang baik itu juga adalah Tuhan yang adil, 但是当我们看那个好的神，也是一位公义的神， maka respon kita akan berbeda. 我们的反应会不一样。 Kita akan berkata, aku tahu Tuhan baik, aku percaya Tuhan baik, 我们会说，我知道神是好的神，我也相信他是好的神。 tapi aku menyadari bahwa dalam kebaikannya ia juga adalah Tuhan yang adil. 但是我知道，在好的方面，他也是一位公义的神。 Sehingga konsep kita tidak kemudian membuat kita menuntut Tuhan, 会导致我们会不导致我们会埋怨神， tapi justru menyadarkan kita, 但是会让我们明白， ya keadaan ini memang tidak dapat ku mengerti, 这样的事我不能理解， mengapa terjadi, 为什么会发生？ memang saya tidak mampu memahami. 是我不能够明白。 Tetapi mengenal Tuhan yang adil mengingatkanku bahwa 但是认识一位公平的神，让我明白， ada keadilan Tuhan yang berlaku dalam keadaan ini. 在现在的情况下，有神的公义在实行。 Keadilan bagiku, 我自己的公义， keadilan bagi generasi di masa depan yang tidak aku tahu saat ini. 也为了我以后的后裔，我还没有看到的后裔， Keadilan bagi generasi setelahku 给我以后的 yang 后 tidak 人， dapat ku mengerti saat ini. 我现在可能不明白。 Berhubungan dengan hal yang pertama tadi, 对于刚才所说的， hal kedua yang saya mau ajak kita lihat bersama-sama. 第二个是我要跟大家一起分享的， Ada hal yang Tuhan tidak bisa. 有一些事神不能够。 Hal yang kedua yang akan kita pikirkan adalah ada hal yang Tuhan tidak bisa. 第二个是我们要分享的，神做不到的。 Mungkin selama ini yang kita tahu dan kita ingat adalah Tuhan Maha Kuasa. 可能我们一直以来会想到神是万能的， Ia sanggup lakukan apa saja, 他可以做， ia bisa lakukan apa saja. 他可以做全部的事。 Malam ini mari kita merendahkan hati kita untuk mengenal bahwa ada hal yang Tuhan tidak bisa. 我们今天要用卑微的心来思想一件神做不到的事， Maksudnya apa? 什么意思？ Begini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 是这样的， Kebenarannya adalah 真理是这样的， bahkan Tuhan tidak bisa menentang dirinya sendiri. 神不能够跟他自己 Tuhan 争斗， tidak bisa menentang ketuhanannya. 神不能够跟自己争斗。 Dia Tuhan, ya dia Tuhan. 他是神，他是万能的神。 Tuhan yang kasih tidak bisa menjadi Tuhan yang tidak kasih. 一个充满爱的神不能够变为一个没有爱心的神。 Tuhan yang adil tidak bisa menjadi Tuhan yang tidak 公 adil. 义的神他不会变为一个不公平的神。 Kecuali kita yang salah memahami 除非我们自己有错误的理解， atau karena kita menuntut Tuhan melakukan sesuatu yang bukan dirinya. 或者我们追求神做一切他不愿意做的事。 Kita memaksa Tuhan melakukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang Ia kehendaki. 我们想逼神做一些神不愿意做，但是我们希望的事。 Tuhan adalah Tuhan. 神是神， Tuhan tidak bisa menjadi bukan Tuhan, Bapak Ibu Saudara 他 sekalian. 不能够作为不是神。 Begitu pula dengan kita, 我们也是这样。 kalau kita melihat diri kita sebagai manusia yang diciptakan ini, 当我们看见我们是一个被造的人， Tuhan menciptakan kita sebagai manusia bukan sebagai robot. 神创造我们作为一个人，不是一个机器人。
Tuhan ciptakan kita dan beri kita kehendak bebas untuk memilih dan mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. 神创造我们，给我们自由的思想，让我们能够自由选择。 Tapi karena kita salah mengenal Tuhan dan salah mengenal diri kita, 但是我们错误的认识神，也错误的认识自己， sehingga kadang kita menyalahkan Tuhan atau menuntut Tuhan atas apa yang terjadi. 所以有时候我们错怪神，我们也追求神，逼迫神做一些不应该的。 Padahal apa yang terjadi adalah buah dari keputusan yang kita ambil sebagai manusia yang punya kehendak bebas. 其实这些事呢，错在我们自己作为一个自由的人，我们选择了我们自己的事。 Sebab itu seperti Salomo, 就好像扫罗门， kita perlu memohon hikmat kepada Tuhan untuk menggunakan kehendak bebas kita dengan bijak. 我们要向神讨智慧。 Kalau kita mengingat kisah Adam dan Hawa, 当我们想到亚当跟夏娃的故事， mereka makan buah pohon pengetahuan. 他们吃了禁果， Apakah Tuhan bisa membuat Hawa tidak tergoda? 神有可能吗？让夏娃不受试探？ Mengingat satu sisi Tuhan yang maha kuasa, 我们想到一个神的万能的神， kita mungkin berpikir, 我们可能会想， ya bisa dong Tuhan buat Hawa tidak tergoda. 神应该可以让夏娃不受诱惑。 Jadi salah Tuhan ketika Hawa jatuh dalam dosa. 所以当夏娃堕落在罪中的时候，那是神的错。 Bapak Ibu, saudara sekalian, 弟兄姐妹们， ingat bahwa mengenal dan melihat Tuhan dari satu sisi saja tidak cukup. 记得我们看神从单方面一方面是不够的。 Tuhan yang menciptakan Adam dan Hawa dengan kehendak bebas, 神创造了亚当跟夏娃，给他们自由的思想。 bukan Tuhan yang mempermainkan manusia yang sudah Ia beri kehendak bebas. 神不是玩弄他创造的人， Tuhan yang menciptakan dan memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa, 神创造了亚当跟夏娃，也给他们自由的思想， memberikan mereka kebebasan untuk memilih. 给他们自由选择。 Dan Tuhan hanya menginginkan satu, 神最希望一件事， bahwa Adam dan Hawa taat pada Tuhan yang menciptakannya 神希望他能够顺服创造他的神， dengan tidak makan buah pohon pengetahuan. 不是那个禁果。 Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， kita bertanggung jawab atas hidup kita kepada Tuhan. 我们对我们自己的生活，我们要负责。 Jangan limpahkan semua tanggung jawab kepada Tuhan, 我们不要把我们的全部责任推给神。 lalu salahkan Tuhan ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik. 当事情没有走向一样的，我们会错怪神。 Di sisi lain, 在另外一方面， jangan tanggung semuanya sendiri. 我们也不要把全部责任自己分担。 Ingatlah bahwa ada Tuhan yang memelihara dan menolong. 记得有一个帮助我们还保守我们的神。 Yang perlu kita garis bawahi dari bagian ini adalah 值得我们纪念的是，就是 bahwa Tuhan itu Tuhan 神是神， dan kita adalah manusia ciptaan. 我们是他创造的人。 Jadi perhatikan baik-baik bagaimana kita menempatkan Tuhan. 我们要看好我们如何把神看待。 Tuhan memang adalah sahabat terbaik kita, tidak ada yang seperti Dia. 神是我们的好朋友，没有一位有如他的。 Dia juga pribadi yang dekat, yang kita bisa jujur apa saja tentang diri kita kepadanya. 他也是一个跟我们很亲近，我们能够跟他公开的人。 Allah adalah Bapa surgawi kita. 他是我们的天父， Tapi ingat sisi yang lain, 但是我们要记得另外的一方面， kita tidak setara dengan Tuhan. 我们跟神是不同等的。 Kita hanya manusia yang diciptakan. 我们是他创造的人 Dan Ayub sadar hal ini. 啊，耶伯他明白这些事， Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, 所以 hormatilah dia 尊重他， layaknya seorang ciptaan kepada pencipta. 就好像帮我们当我们是被造的人， Jangan suruh Tuhan lakukan apa yang bukan kehendaknya, 不要叫神做他不愿意做的事， tetapi memohonlah dengan hormat padanya. 但是我们要尊重的向他要求。
Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 所以弟兄姐妹们， percayalah bahwa Dia Tuhan 我们相信他是我们的神， dan sadarlah bahwa kita adalah ciptaannya. 我们也要明白我们是被创造的人类， Kita mau menghormati Dia sebagai Tuhan kita. 我们要尊重他是我们的神， Kita tidak mau lagi 我们不要再 menjadikan tindakan baiknya lebih penting daripada pribadinya dalam hidup kita. 我们不要把它看作他自己，我们要看他的好事，但是不要看神的一方面。 Kita mau mulai latih diri kita, 我们要培训我们自己， latih pikiran kita 我们要训练我们的思想， untuk puas dengan pribadi Allah. 我们要能够满足，对神有一个满足的心。 Meskipun kita sedang ada di situasi buruk keadaan dunia, 既然我们在不好的状况，在世界里的患难， ketika kita ada di sisi menyedihkan, 当我们堕落在一个很不容易的状况， kita sadar 我们要明白， pribadi Allah tidak pernah menjadi buruk. 神自己不会变坏， Pribadi Allah tidak bisa menjadi buruk 神也不能够变坏， hanya karena keadaan di dunia ini buruk. 是因为世界破坏了， Hanya karena keadaan sementara di dunia fana ini 只有世界暂时的坏 tidak 事， bisa menjadikan Tuhan itu buruk. 不能够把神变坏。 Inilah menjadi penting kita mengenal Tuhan tidak hanya dari satu sisi. 这就是我们认识神不该从一方面。 Jadi formasi spiritualnya seperti ini. 所以我们今天分享的神的道理是， Dalam hidup ini baik dalam momen ibadah maupun dalam momen keseharian kita, 我们要记得我们日常的生活，不论在我们的聚会时，还是在我们日常自己的生活里， mari kita latih pikiran kita atau cara pandang kita 让我们训练我们的看法、我们的思想， untuk melihat segala sesuatu tidak hanya dari satu sisi. 我们训练我们看每一样事情不要从单方面， Terutama ketika kita melihat Tuhan, 就是最主要让我们看神， juga ketika kita melihat diri kita 也是我们看我们自己， atau keadaan kita. 还是看我们的情况。 Ketika kita membaca Alkitab, 当我们读圣经， ketika kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi, 当我们私自跟神祷告的时候， dalam ibadah yang kita ikuti, 当我们聚会的时候， dan melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, 我们听到的道， juga aktivitas keseharian kita, 也经过我们日常的生活， lakukanlah semuanya dengan baik, 我们要把一切做好。 dan mohonlah Tuhan untuk menyatakan pribadinya dan kehendaknya bagi kita. 我们也求神显现他自己和他的能力。 Katakan pada Tuhan, 我们对神说 Tuhan, 神啊， tak hanya dari satu sisi aku ingin mengenal pribadimu, 我不要从单方面认识你， tapi aku ingin mengenal engkau secara utuh. 我要整面全面的认识你。 Tolong aku untuk mengenalmu tidak hanya dari satu sisi, 帮助我，不要让我单方面的认识你， sehingga aku dapat mengenal diriku sendiri secara utuh. 让我也能够纯真的能够认识我自己。 Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们， kiranya kita semua setangguh Ayub 让我们全部人能够一致的思想， untuk mengarungi kehidupan ini 让我们走我们的路。 selama kita diberi kesempatan oleh Sang Pencipta 神还给我们机会的时候， dalam pengenalan yang benar akan Allah, 让我们能够认真的认识他， dan dalam kesadaran kita 让我们的理想里， bahwa kita bukan Tuhan, 我们不是神， kita tidak setara dengan Tuhan, 我们跟神 kita 不是 hanya 同级， ciptaan Tuhan 我们只是 yang 他创 sangat 造的 butuh 人， Tuhan. 我们需要神的人。 Sebelum kita berdoa, 我们还没祷告的 mari 时候， kita buka Yeremia 9 ayat 23. 让我们打开以利米书9章第23节。 Akan baik jika Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian membukanya dari Alkitab, bukan dari handphone ya. 最好是你们打开自己的圣经，不要从手机， Karena ada sesuatu yang mau saya tunjukkan di Alkitab LAI. 因为有一些翻译的，我要分享给弟兄姐妹们。 Saya akan baca terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Beginilah firman Tuhan.
Ayat 23, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Ayat 24, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. 耶和华如此说：智慧的人不要因他的智慧夸口，勇士不要以他的勇力夸口，财主不要因他的财物夸口，夸口的却因他有聪明，认识我是耶和华，又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平和公义。从此夸口，这是耶和华说的。 Kalau kita melihat di Alkitab LAI, 我们看 kita bisa lihat judul yang diberikan oleh LAI di situ yang menurut saya ini kalimat yang wow. 我们看到圣经上 judul perikop yang kita baca barusan 我们刚才所分享的 adalah mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. 认识神是人的福分。 Tuhan memberkati kita semua 让神祝福我们每一位， dengan pengenalan yang utuh akan Allah. 让我们能够认识一个全真的神。 Kita akan berdoa bersama-sama. 我们一起祷告。 Saya mohon dengan kasih Kristus Chantal Andi untuk pimpin kita berdoa. Baik saudara sekalian, mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu kepada kami. Mengingatkan kepada kami, bahkan mungkin juga memperbaiki pemahaman kami yang selama ini tidak lengkap mengenal Tuhan karena hanya melihat satu sisi. Karena kami juga sangat terbatas, kami sadar untuk mengenal Tuhan. Meskipun Alkitab yang kami miliki tentang Tuhan sudah cukup menggambarkan Tuhan secara seimbang dari berbagai aspek sisi yang bisa kami kenal. Namun di dalam pemahaman kami sangat terbatas mengenal Engkau Tuhan. Dan bahkan kami mungkin tidak tepat mengenal Tuhan. Oleh sebab itu biarlah Tuhan Engkau menolong kami di dalam iman kami, di dalam pengenalan kami yang masih terus merupakan proses yang berlanjut. Kami ingin mengenal Tuhan lebih utuh lagi. Lebih sempurna dalam arti dari berbagai sisi kami mencoba mengenal Engkau. Sehingga kami bisa terhindar daripada hal-hal yang tidak seharusnya. Yaitu kami melihat Tuhan begitu kejam atau Tuhan harus bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, setiap kami yang sudah merenungkan firman-Mu ini. Kami mau lebih mengenal Tuhan secara utuh. Ya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan terus boleh mengajar kami. Dan termasuk ketika kami berdoa, kami pun berdoa dengan hati yang sungguh-sungguh hormat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.